وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung kongsian kita daripada buku Al-Bayan yang dikeluarkan oleh Jakim, yang ditulis oleh Aizan Mas'ud dan tim. Dr. Aizan Mas'ud dan tim, ya. Di mana pada sesi yang lalu kita telah berkongsi tentang sifat solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Salatul lail ataupun qiyamul lail. Dan juga sembahyang witir, ya. Kerana sembahyang witir termasuk dalam kalangan solat-solat malam, ya. Baik, kata si pengarang, berdoa yakni memohon perlindungan sebelum memberi salam adalah sunnah, seumpama yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwaz billah min arba' min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal." Ya, hadis Muslim nombor 588, ya. Sebenarnya bukan hanya berkait dengan sembahyang malam atau witir atau mana-mana sembahyang sunnah. Berdoa dengan doa ini digalakkan dalam semua solat, ya. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunnah, tidak tertentu kepada sembahyang malam, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, based on this hadis lah, ya, memerintahkan kita supaya kita berlindung daripada Allah daripada 4 perkara, ya. Idza farigha ahadukum minat tashahhud al-akhir awil akhir falyata'awwaz billah min arba'. Bila mana seseorang kamu telah habis tasyahudnya, mana end of prayer, akhir sembahyang lah. Kerana kalau kita belajar, hatta itu kita amalkan, perbuatan kita yang paling akhir of course lah salam, tapi sebelum salam apa? Tasyahud, ya. Di mana kita diwajibkan bertasyahud di sisi majoriti, tasyahud akhir lah, ya. Tasyahud awal tak wajib, tasyahud akhir wajib. Dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib di sisi majoriti, maksudnya kalau kita tidak melakukannya tidak sah solat kita. Pasal apa saya kata wajib di sisi majoriti? Sebab ada segelintir kata tak wajib, tasyahud akhir tak wajib, ada yang kata begitu, ya. Begitu juga dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir, segelintir ulama kata tak wajib, tapi majoriti mewajibkannya. First kita tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, sampai habis. Kemudian kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mana-mana lafaz yang kita belajar. Kerana tasyahud ni ada banyak lafaz, ada banyak versi, dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan. Dia bukan hanya satu tasyahud saja. Yang kita duk baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu salah satu bentuk tasyahud yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dan sebahagian sahabat yang lain. Tapi yang masyhur tasyahud tu kita panggil tasyahud Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ya. Dan fortunately tasyahud ini adalah tasyahud yang diafdalkan oleh sebagian ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab itu kita dapati dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i lah, khusus yang ringkas-ringkas, ya, dia memuatkan tasyahud ini. Dawa yang menganut mazhab Syafi'i, dia akan baca tasyahud ni lah, pasal ni yang banyak dimuatkan.
Adapun buku-buku mazhab Syafi'i yang lebih detail dia masuk belaka. Selain pada tasyahud Ibn Abbas, ada lagi tasyahud yang lain. Kerana semuanya sahih. Ya, cuma masing-masing ulama pilih masing-masing. Mengikut kajian dan penelitian mereka lah. Imam Syafi'i dia kaji-kaji, dia kata bagi aku afdal tasyahud Ibn Abbas. Maka dia menggalakkan tasyahud itu lebih daripada tasyahud yang lain. Ya. Ada ulama lain dia pilih tasyahud yang lain. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dia pilih tasyahud Ibnu Mas'ud. Ya. Idza tasyahada ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu 'alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ataupun assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia mirip-mirip je. Cuma at-tahiyyat tu ada beza sikit. Kalau Ibn Abbas, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, macam tu tak amalkanlah. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, dia lain sikit, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Beza sikit ya kan. Tapi ia tasyahud yang digunakan pakai dan sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipilih oleh sebagian ulama, antaranya al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan kita lihat dalam buku-buku fiqh kontemporer, banyak ulama terkemudian yang memilih lafaz itu kerana dari sudut sanad dan periwayatannya itulah lafaz tasyahud yang paling sahih. Dan ini diakui oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tak kala beliau mensyarahkan Sahih Muslim, Nawawi pun kata tasyahud yang paling sahih ialah tasyahud Ibnu Mas'ud. Sahih belaka, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, tapi dia punya level tu lah, hak top sekali, hak paling sahih lah, the most authentic tasyahud ialah tasyahud Ibnu Mas'ud. Tapi ada beza sikit-sikit lah ya. Ada ulama pula pilih tasyahud Umar ya, juga diriwayatkan secara sahih. Kalau tak ada dalam Sahih Bukhari Muslim pun adalah dalam Sunan Abi Daud dan sunan-sunan yang lain. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Ya. Panjang sikit, tapi dia asing-asing. Tadi dia sekali, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu lillah. Itu at-tahiyyatu lillah wa salawatu tayyibat. Ha ni at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu tayyibatu lillah. Ada pecah-pecah sikit. Itu terkenal dengan nama tasyahud Umar Al-Khattab yang dipilih oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Dia kata bagi aku afdal tasyahud ni. Adalah dia punya sebab-sebab dia ya. Ala kulli hal, tasyahud adalah perkara yang mesti dilakukan. Yang ini mesti dibaca end of prayer lah, tasyahud akhir tu kita baca. Nak baca mana-mana lafaz terpulang kerana semua sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam buku zikirnya Al-Azkar memuatkan hampir ke semua tasyahud yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal kita bacalah ya. Baik, ala kulli hal Nabi kata tasyahud kena baca. Kemudian kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga wajib isi majoriti. Ya. Sama dengan tasyahud, sebagaimana ada beberapa lafaz dan versi, selawat pun ada beberapa lafaz dan versi ya. Ada selawat yang disebut sebagai selawat Abu Mas'ud Al-Badri, riwayat beliau lah. Ada lagi sahabat yang lain, tapi dia terkenal dengan selawat tu, selawat Abi Mas'ud Al-Badri, pasal dia yang meriwayatkan ya. Dia hot top meriwayat selawat tu ya. Selawat kita baca tu lah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ataupun fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Kerana kata beliau, ada seorang sahabat nama Bashir bin Sa'ad, tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Surah apa tu?
Al-Ahzab ayat 56. Ya. 56 ke 57? Ana pun tak ingat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah Taala dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu semua ke atas baginda dan salamlah dengan satu salam. Perintah tu. Maka sahabat ni tanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha amarana an nusalli alaik. Kaifa nusalli alaik? Sebab Allah Taala suruh. Bila Allah Taala suruh, kena tanya Nabi lah macam nak buat. Ya. Jadi sahabat tanyalah, wahai Rasulullah, Allah Taala perintahkan kami supaya berselawat pada kamu. Macam mana kami nak selawat ni? Fasakatan Nabi walam yakul syai'an hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Kata Abi Mas'ud Al-Badri, Nabi diam. Dan Nabi tak berkata apa-apa sehingga kami bercita-cita kalaulah Bashir bin Sa'ad tidak bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dah dia tanya Nabi, Nabi diam kan? Allah, dia kata kalau tak tanya pun. Ya tak? Takut-takut menyusahkan Rasulullah atau menyesatkan baginda. Pasal Nabi tak jawab kan? Akhirnya Nabi jawab juga. Nabi kata, qulu, kamu semua kata begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ataupun fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi ajar baca begitu. Dan fortunately itu lafaz yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama Syafi'i. Sebab tu kita lihat selawat tu adalah dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i yang kebiasaannya. Walaupun kalau buku-buku fiqh yang detail biasa dia akan masuk lafaz-lafaz selawat yang lain. Kerana semuanya adalah sahih, ya. Mana hok duk baca walaupun di mazhab yang lain tu sahih juga, ya. Tapi itu selawat Abi Mas'ud Al-Badri. Mungkin kita tahulah lafaz-lafaz yang lain dia sahih. Okey je. Hatta An-Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Al-Azkar dia masukkan tasyahud yang lain yang sahih, dia juga masuk lafaz-lafaz selawat yang lain yang sabit, yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz Ka'ab bin Uzzah juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada beza sikit. Kalau tadi innaka Hamidum Majid sekali saja, hak ni disebut dua kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, jadi dia dua kali innaka Hamidum Majid. Tu jelah bezanya. Tak ada beza banyak pun. Ya. Zikir-zikir Rasulullah ni biasanya dalam satu keadaan mungkin ada lafaz-lafaz yang berbeza, tapi dia mirip-mirip aja. Dia tak ada beza sangat, ya. Jadi boleh baca yang Abi Mas'ud Al-Badri, boleh baca yang Ka'ab bin Uzzah. Dan ada lagi lah lafaz-lafaz yang lain, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sebut wa azwajihi wa zurriyatihi menggantikan ali Ibrahim. Kalau ali Ibrahim menggantikan alu Muhammad, ya. Kalau alu Muhammad mana keluarga Muhammad. Kalau wa azwajihi wa zuriyatihi isteri-isteri dan zuriat-zuriatnya sama aja. Maksud dia lebih kurang. Tapi hak ni ada kala Nabi kata alihi atau ali Muhammad, hak ni Nabi kata wa azwajihi wa zuriyatihi. Ada kepelbagaian lah di situ. Tapi maksud dia sama saja, ya. Adalah lagi beberapa yang lain, ya. Ala kulli hal selawatlah. Lepas kita tasyahud, kita selawat, ya. After itu
fil alamin innaka hamidum majid ataupun innaka hamidum majid, apa kita buat? Kita salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pas. Okey lah, sebab hak wajib tasyahud dan selawat. After that kita salam lah. Walau bagaimanapun, para fuqaha menggalakkan kita membaca doa in between antara salam dan tasyahud dan selawat itu. Itu dimasukkan oleh pengarang dalam buku ini. Dan kita boleh dapati dalam mana-mana buku fiqh. Ujung-ujung bab semayang tu dia mesti ada ad-du'a fi akhiris solat, doa hujung semayang. Mana-mana mazhab, Syafi'i baik, Hambali baik, Maliki baik, Hanafi baik. Kalau ada part tu lah. Kalau ada mazhab lain lagi, saya ingat sama aja. Kerana apa? Kerana ada banyak hadis Nabi SAW baginda berdoa before salam, in between antara tasyahud tu dengan salam tu baginda berdoa. Dan kita boleh dapati dalam buku-buku fiqh, sama ada fiqh mazhab seumpama tadi, ataupun buku-buku fiqh yang bersifat kontemporer, buku-buku fiqh sunnah, hatta buku-buku fatwa, termasuk juga buku-buku zikir ada. Mesti ada satu bab digalak kita berdoa before salam. Kerana ada banyak riwayatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sebelum salam, Nabi baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisaplah aku, yakni pada hari kiamat, dengan hisapan yang ringan. Nabi doa begitu. Dan Aisyah tanyalah, ya Rasulullah, pasal apa awak banyak baca Allahumma hasibni hisaban yasira, wahai Tuhan, hisaplah aku dengan hisapan yang ringan? Kerana Nabi kata esok-esok bila seseorang itu dihisap, halakah, dia akan binasa. Jadi minta supaya Allah Ta'ala menghisapkannya dengan hisapan yang ringan. Tak usah hisap yang berat-berat. Jadi benda yang penting lah, jadi Nabi minta begitu. Dan ini diriwayatkan secara sahih dalam buku-buku sunan yang ada. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW mengajar aku doa ketika semayang before salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, kerana tidak ada orang yang boleh mengampunkan aku melainkan kamu. Itu Abu Bakar kata Nabi ajar dia begitu. Sahih Bukhari. Muaz bin Jabal, Nabi pun ajar dia, wahai Muaz, hujung semayang kamu baca ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tuan-tuan boleh baca after semayang, tuan-tuan boleh juga baca before salam. Ali pula kata, Nabi bila semayang aku dengar dia baca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu anta alam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu kata Ali Rasul Muslim. Karena Nabi yaqulu baina tasyahud wa taslim. Nabi ni baca masa tasyahud dan salam. Itulah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu sampai habis. Dan mungkinlah ada beberapa yang lain. Ala kulli hal, dia amat-amat digalakkan untuk kita baca doa. Dan kalau kita lihat antara tempat mustajab doa, waktu sebelum salam tu lah. Dia ada dua. Satu ketika sujud, satu lagi ketika salam. Before salam, lepas tasyahud lah. Walaupun semayang ni keseluruhannya ada doa, tapi dua tempat ni amat penting sekali. Satu sujud, satu sebelum salam. Jadi jangan kita lepas fil alami innaka hamidum majid terus salam. Doa lah sikit. Sementara kalau kita tunggu imam tak salam-salam lagi, dan imam dia baca 2-3 doa kan. Macam saya baca doa apa gitu ini. Jadi tuan-tuan sebelum tu bacalah apa-apa itu tuan nak baca. Sebaik-baiknya doa yang Nabi ajar ni lah. Dan boleh saja tuan-tuan doa dengan doa tuan-tuan sendiri. Cuma majoriti mensyaratkan mesti berbahasa Arab. Jadi macam saya boleh cakap bahasa Arab, untung lah. Doa je nak doa apa kan. Pasal Nabi kata
falyatakhayyar ma a'jabahu fayad'u bihi azza wajal. Ya. Sorry, sebab Nabi kata summa yatakhayyar min ad-du'a a'jabahu fayad'u Allah azza wajal. Ujung sembahyang ni Nabi kata dia pilihlah doa-doa yang dia rasa dia nak berdoa dengan doa itu, yang dia rasa ta'ajub, dia suka. Kemudian dia berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kena bahasa Arab lah sebaik-baiknya, ataupun majoriti mensyaratkan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu batas sembahyang. Walaupun ada juga segelintir kata boleh je bahasa selain Arab jika dia tidak mampu untuk berbahasa Arab. Ada yang kata begitu, ya. Baik, ala kulli hal jangan kita miss waktu berkenaan, ya, amat-amat baik sekali. Cuma doa yang amat-amat ditekankan, hatta sebagai ulama mengatakan ia adalah wajib, ialah doa minta kepada Allah keselamatan daripada 4 perkara ni. Sebab itu kita dapati dalam buku-buku doa, buku-buku fiqh sembahyang, bila bab doa fi akhiris solah, dia menggalakkan kita baca doa-doa yang diriwayatkan daripada Nabi. Kita topaklah dengan doa kita sendiri. Tapi kata mereka akidul ad'iyah, the most preferable prayer, doa paling digalakkan sekali ialah doa minta daripada Allah supaya selamatkan kita daripada 4 perkara. Sebab Nabi suruh. Kalau hak lain-lain tu Nabi ajar sahabatnya, lepas tu dia tak ada wajib. Tapi hak ni Nabi suruh, sebab tu segelintir kata wajib. Segelintir lah, macam Imam Ibn Arabi, dia kata kena baca, tak baca berdosa, walaupun tak batas sembahyang. Kerana dia kata Rasulullah SAW memerintahkannya, dan baginda tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya. Minta daripada Allah 4 perkara. Ya. Pertama apa dia? Min azabi jahannam, minta berlindung daripada azab neraka. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, 1. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur, 2. Wa min fitnatil mahya, daripada fitnah orang yang hidup ataupun fitnah kehidupan. Pasal hidup kita ni banyak fitnah. Ya, bukan fitnah duk tuduh orang. Tuduh orang ni dia tak panggil fitnah, dia panggil buhtan. Orang Melayu kata fitnah. Arab ni bila sebut fitnah, hatta dalam syarak, baik dalam Quran, baiklah hadis Nabi, bila sebut fitnah ni ialah dugaan yang besar. Itu nama fitnah. Ya. Macam Dajjal, dia sebut fitnah Dajjal. Imam-imam yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ataupun yang jahat, dipanggil al-aimatul mudillin. Imam-imam yang fitnah, imam-imam yang fitnatul a'immatil mudillin. Fitnah imam-imam yang menyesatkan ataupun yang jahat. Fitnah ni masuk dugaan yang besar. Ya. Akhir zaman ni dia panggil fitnah akhir zaman. Fitnah ni bukan tuduh orang. Kalau tuduh orang dia panggil buhtan. Ya. Tapi tak apalah, kalau itu bahasa Melayu. Kita ambil perkataan tapi kita guna makna yang lain. Itu dalam konteks bahasa pinjaman. Tuan-tuan belajar bahasa Melayu, dia ada satu slot dipanggil bahasa pinjaman. Bahasa pinjaman ni kita ambil bahasa lain. Biasa bahasa Arab dengan bahasa Inggeris lah. Bahasa Arab dari sudut agama, bahasa Inggeris dari sudut teknologi. Kadang-kadang kita ambil bahasa tu, perkataan tu dengan makna dia sekali, 100%. Masjid, kita ambil perkataan masjid masuk dalam bahasa Melayu. Macam mana masjid yang dipahami orang Arab, macam itulah masjid yang dipahami oleh orang Melayu. Orang Arab sebut masjid, orang Melayu pun sebut masjid. Apa yang orang Arab faham masjid, itulah kita faham masjid. Pasal kita ambil perkataan dengan kegunaan dia sendiri, makna dia tu kita ambil. Kadang-kadang kita ambil perkataan tapi kita ambil separuh maksud dia. Kita tak ambil full meaning, kita ambil separuh aja. Ya. Contoh musalla, ya. Kalau musalla ni, kalau istilah Melayu kita, musalla ni nombor 1 masjid lah, nombor 2 surau, nombor 3 musalla. Betul tak? Tapi dia masih berbangunan lah, cuma masjid lah, surau macam ni. Ya tak? Kalau musalla ni dia degree rendah sikit. Dia nak kata masjid pun tak, surau pun tak, dia satu tempat solat tapi dia kecil aja, macam itulah surau. Musalla lah. Macam RR tu kita boleh panggil musalla lah. Betul tak? Tak ada imam tetap. Ya. Macam saya di Bandar Baru Sungai Buloh,
surau flat tu kita orang panggil surau, tapi dia sebenarnya musalla. Di Jaiz status dia tu musalla. Ialah surau 3 saf. 2 saf. Surau tapi 2 saf. Surau apa 2 saf? Musalla. Ya. Itu pun berebut-rebut nak jadi pengurusi juga. Betul. Ya, bergaduh-gaduh nak jadi pengurusi ni ada AJK, ya tak? Musalla dalam bahasa Arab ialah tempat semayang yang lapang. Musalla dalam bahasa Arab ialah tempat semayang. Sama ada dia berbangunan atau tempat lapang. Tapi kebiasaan dia guna untuk tempat lapang. Macam Nabi kan. Nabi semayang, hari raya di mana? Di musalla. Maksudnya di tempat lapang. Nabi semayang istisqa di mana? Di musalla. Mana di tempat lapang. Lain kan? Maknanya. Tapi boleh guna juga perkataan musalla untuk merujuk kepada tempat solat yang berbangunan, tapi dia musalla maksud tempat semayang. Dia boleh berbangunan, dia boleh juga tempat lapang, tapi kebiasaan diguna dalam bahasa Arab atau dalam hadis-hadis Nabi, musalla ni merujuk kepada tempat lapang. Tapi kita tak ambil perkataan tu dengan makna dia sekali, kita lebih kepada berbangunan lah kan. Ada perkataan kita ambil, kita tak ambil maksud dia. Fitnah tu kita ambil perkataan, tapi kita tak ambil maksud Arabnya. Arab maksud dia dugaan. Kita pergi tempek fitnah ni dekat tuduhan. Tuduhan orang Arab panggil buhtan, dia tak panggil fitnah, ya. Of course lah, kalau dalam syarak fitnah lagi banyak maksud. Fitnah makna syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Orang Melayu duk guna ayat tu nak kata jangan fitnah orang. Fitnah ni lebih besar daripada membunuh. Salah konteks tu. Ayat tu fitnah merujuk kepada syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat, lebih buruk, lebih besar daripada membunuh. Fitnah di situ makna syirik. Syirik lebih besar daripada membunuh. Jadi kita ambil ayat tu. Ya, silap lah. Tu tak betul lah. Fitnah dalam ayat tu bukan makna fitnah kita ni, ya. Jadi kalau kita guna ayat tu untuk nak mengatakan bahawa fitnah lebih besar daripada membunuh, salah lah. Ya. Fitnah tetap berdosa. Tetap dosa besar, ya, tapi perkataan tu kita sebut perkataan dia tu, ya. Baik. Jadi pertama minta beliau daripada azab Jahannam, ya. Yang kedua daripada azab kubur. Yang ketiga daripada fitnatil mahya, fitnah orang-orang yang hidup ataupun fitnah kehidupan, ya. Wal mamat ataupun fitnatil mamat, fitnah kematian, ataupun fitnah orang yang mati, ya. Hidup ada fitnah dia, ada dugaan dia, ada cubaan dia. Mati pun ada fitnah dia, ada dugaan dia, ada cubaan dia. Jadi kita minta kepada Allah keempat-empat perkara ni. Kemudian akhir sekali wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Minta juga berlindung daripada fitnah dajjal, ya. Jadi 5 benda ni amat penting sekali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku minta berlindung wahai Allah daripada azab api neraka jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan, daripada fitnah kematian, dan daripada fitnah dajjal. Jadi 4 perkara ni, 4 lah kan, azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, tu Nabi sebut sekali. Kemudian dajjal, 4 lah. Jadi 4 perkara ni Nabi memerintahkan kita supaya membacanya, dan Nabi membacanya dalam sembahyang. Sebab itu ia ada doa yang amat-amat digalakkan sekali, dan sebagai ulama mewajibkannya. Dan fortunately kita amal lah, alhamdulillah. Saya baik sembahyang fardu, baik sembahyang sunat, saya tak pernah tinggal lah doa 4 ni. Lepas tu baru kita top up dengan doa-doa yang lain. Mungkin kita tidak baca semua, tapi kita bacalah sekadar yang kita ingat. Dan kalau tidak doa-doa yang warid daripada Nabi yang saya baca tadi pun, apa-apa doa lah yang tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh saja baca. Dan kalau ada doa tuan-tuan sendiri, tuan-tuan boleh saja membacanya, asalkan dalam bahasa Arab, ya. Nampak? Jadi itulah yang dimaksudkan digalakkan kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara sebelum kita bagi salam, ya.
Ada satu doa juga diajar oleh Nabi SAW, termasuk dalam doa sebelum salam, ialah doa meminta kepada Allah syurga dan berlindung daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Kerana ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Saleh. Didengar Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat yang lain. Ya, ini hadis Abi Daud, diriwayatkan secara sahih. Kita lihat dalam buku zikir pun ada lah ya kisah ini. Nabi tanya dia, kaifa taqulu fi shalah atau kaifa tad'u fi shalah? Macam mana kamu doa dalam sembahyang? Maknanya before salam tu apa yang kamu baca? Dia pun kata, aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wahai Tuhan, aku minta syurga dan aku berlindung daripada neraka. Ya. Dan dia berkata selepas itu, inilah utiku dan danataka wala dan datana Mu'az. Ya. Aku tak mampu nak baca doa seumpama yang engkau baca dan seumpama yang dibaca oleh Mu'az. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, haulahuma nudaddin. Kami berdua pun baca hak tu juga. Dia ingat Nabi tak baca doa simple-simple macam tu. Kuku Nabi baca hak lagi hebat ke, lagi panjang ke. Jadi dia kata, aku baca hak tu je, nak baca hak lain tak tahulah kan. Tapi aku baca tu je, minta syurga tak si neraka, minta syurga tak si neraka. Nabi pun kata, aku pun minta hak tu juga. Ya. Sebab itu termasuk di kalangan doa-doa yang digalakkan before salam ialah minta daripada Allah syurga dan minta berlindung daripada neraka. Ya. Ya, unfortunately lah sebahagian daripada kita membacanya ketika salam. Ketika salam. Ya. Salam ni tuan-tuan, dia bukan mahalud doa, dia bukan tempat doa. Salam dia bukan tempat doa. Dan tuan-tuan takkan dapati dalam mana-mana fiqh yang standard, yang muktamad, membaca doa pada waktu itu. Tuan-tuan takkan dapati dalam mazhab Hambali ke, Hanafi ke, Maliki, of course Syafi'i. Takkan jumpa doa ketika salam, tak ada. Ya. Kerana dia bukan tempat doa dan tidak disunahkan sama sekali. Kalau nak baca doa tu, baca before salam. Orang kita suka baca Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ataupun Allahumma inni as'aluka jannah, Assalamualaikum wa a'udzubika minan nar. Doa tu doa bagus, tapi tempatnya ialah sebelum salam. Seumpama diriwayatkan dalam hadis ini, hadis Abi Saleh, dalam Sunan Abi Daud dan selain. Jadi baca tu betul dah, tepat tu tak betul. Ya. Saya ingat adalah seorang ulama yang menggalakkan baca. Saya pun tak ingat nama dia apa. Ya. Tapi the rest saya tak dapati mana-mana ulama yang menggalakkan baca pada waktu itu. Ya. Pasal salam ni memang dia bukan tempat doa. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tidak di fasal, tidak diputuskan dengan apa-apa, termasuk doa atau zikir bahkan. Sekadar salam saja. Ya. Baik. Itulah bersabit dengan bab pada malam ini. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Kemudian dia mari tentang sutrah apabila ingin menunaikan solat. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Doa sebab solat itu kenapa? Jawab. Bismillah. Haji, last kuliah ada? Tak ada kan? Okey, saya ingat last kuliah saya dah sebut tu hari tentang sembahyang witir, di mana sembahyang witir ni tuan-tuan, selepas kita melaksanakannya, dia ada zikir yang disunahkan oleh para ulama, ada dalam buku zikir, of course ada dalam buku-buku fiqh. Pasal sembahyang witir dia ada bab dia. Kebiasaannya dia datang selepas sembahyang qiyamul lail ataupun sembahyang malam. Dia mesti ada bab solatil witri, bab sembahyang witir lah. Ya, di mana ulama membahaskan tentang kesunahannya, cara peramalannya dan bacaan-bacaan digalakkan kita baca during the prayer, masa sembahyang, dan juga after the prayer, selepas kita sembahyang. Memang ada zikir dia. Itulah kita digalakkan membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus salasan. 3 kali.
Di atas hadis yang diriwayatkan dan Sunan Abi Daud daripada Ubay bin Ka'ab, di mana katanya Nabi bila sembahyang witir, Nabi baca witir. Dan ada riwayat yang lain ada tambahan Rabbil malaikati waruh, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Kali ketiga tu Nabi mengangkat suaranya, ya, rafa'a biha sautahu, kemudian boleh tambah Rabbil malaikati waruh. Tu sajalah. Mana tidak banyaklah, dia hanya satu atau dua perkataan saja. Ya, jadi after kita sembahyang witir, satu rakaat ke, 3 rakaat ke, 5 rakaat ke, dia habis je witir kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Rabbil malaikati waruh. Itu je lah, ya. Saya ingat sembahyang sunat sama witir je kot ada zikir khas. Sunat-sunat lain saya ingat tak ada kot. Ada tak? Saya tak ada. Zikir saja satu-satunya sembahyang yang ada wirid khas. Itulah bacaan tu lah, ya. Ada soalan lagi? Tak ada? Okey, tak ada, kita pergi lagi lah. Okey, seterusnya daripada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi SAW bersabda, man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyarata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla al-zuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla salatil fajri salatil ghada. Kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, sesiapa yang sembahyang satu hari satu malam 12 rakaat, nescaya akan dibina baginya satu rumah dalam syurga. Setengah riwayat yang lain, satu istana dalam syurga. Ya. Apa solat itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'atain ba'daha, 2 rakaat selepasnya. Rak'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Selepas maghrib. Rak'atain ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. Wa rak'atain qabla salatil fajri salatil ghada, 2 rakaat sebelum solat fajar, solat subuh. Ya. Ini merujuk kepada kesunahan sembahyang rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang muakkad. Ya. Sebagaimana yang dipilih oleh sebahagian para ulama, digalakkan kita sembahyang 12 rakaat. Tadilah 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas asar, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak dan 2 sebelum subuh. Ya. Yang disebut sebagai as-sunnah al-muakkadah, at-tabi'ah lil fara'i, sembahyang sunnah yang muakkad yang mengikuti sembahyang-sembahyang fardu. Ya. Di sisi majoriti. Pasal apa saya sebut di sisi majoriti? Sebab segelintir ulama kata yang betul-betul muakkad hanya qabliyah subuh saja. Qabliyah subuh saja. Adapun selain qabliyah subuh dia tidak muakkad. Iaitu pendapat Imam Malik rahimahullah dan yang standard dalam mazhab Maliki. Dia kata hak muakkadnya, hak the most preferable prayers hanya before subuh 2 rakaat. Hak lain tu dia kata tidak muakkad. Kerana apa? Kerana qabliyah subuh lam yatrukha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la safaran wala hadaran. Nabi tidak pernah meninggalkannya, tidak ketika musafir dan tidak juga ketika bermukim. Berbeza dengan sembahyang-sembahyang lain, di mana Nabi meninggalkannya ketika bermusafir dan Nabi merutinkannya ketika bermukim. Jadi dikata muakkad itu saja. Hal lain itu tidak muakkad. Walau bagaimanapun majoriti memilih selain daripada subuh, sembahyang yang saya baca tadi juga adalah muakkad.
ada dan 2 rakaat hak before subuh tu, lagi 10 tu juga muakkad. Kerana walaupun Nabi tidak merutinkannya ketika bermusafir, tapi baginda merutinkannya ketika bermukim. Sudah memadai untuk dikatakan ia adalah muakkad. Ya. Adapun semai-semai yang lain, mereka sepakatlah tidak muakkad. 2 rakaat ba'diyah zuhur on top kepada 2 rakaat yang muakkad, itu tidak muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar tidak muakkad. Of course lah selepas asar, bagi ulama yang kata adanya solat juga tidak muakkad. Kerana selepas asar ni memanglah majoriti ulama kata tak ada sembahyang sunat, tapi ada segelintir kata ada sembahyang sunat, selagi mana matahari tidak kemerah-merahan di ufuk barat. Ya. Jadi juga adalah pendapat yang top lah dalam fiqh, di kalangan ulama-ulama yang hebat juga. Dan saya lihat ulama yang kontemporer pun ada pilih pendapat itu. Mana lepas asar dia kata ada sembahyang sunat, ba'da asar, as long as matahari tidak kemerah-merahan di langit. Ya. Bukan nak suruh tuan-tuan buat, nak bagi pendedahan saja. Di mana after asar ulama tidak bersepakat, tapi majoriti kata tidak ada sembahyang, la salata ba'dal asri, tak ada sembahyang selepas asar. Ya. Dan itulah yang kita amalkan. Ya. Baik, sebelum maghrib juga tidak muakkad, kerana tidak ada riwayat Nabi melakukannya, tak ada. Tapi sahabat melakukannya dan Nabi tidak berkata apa-apa. Seumpama yang diriwayatkan oleh Bukhari bin Anas bin Malik, ra'ana Rasulullah lam ya'murna wa lam yanhana. Nabi melihat kami melakukannya, Nabi tidak menyuruh kami dan tidak juga melarang kami. Jadi open lah yang tu. Jadi ada hak betul-betul muakkad, ada hak muakkad level rendah sikit, ada hak tak muakkad. Ya tak? Jadi biasalah ibadah sunat ni tuan-tuan, dia banyak very open, dia terbuka, dia tak macam fardu, kan? Kana Nabi yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, fa idza arada fariidah nazala fasajada ala al-ard wastaqbala al-qiblah. Kata Ibnu Umar lah Sahih Bukhari, Nabi SAW bila sembahyang sunat, dia sembahyang saja di atas kenderaannya, ke mana saja kenderaannya pergi. Nabi qiyam ke? Nak qiyam apa atas unta? Nabi duduk aja atas unta tu. Ya tak? Kau Nabi qiyam? Mana ada orang berdiri atas unta? Ya? Nabi rokok ke? Mana boleh rokok atas unta? Nabi tak rokok macam biasa. Nabi sekadar menundukkan sedikit badannya saja, membezakan dengan duduk qiyam tadi. Nabi sujud ke? Sujud ke? Terantuklah dekat bonggol unta tu. Nabi hanya menundukkan badannya lebih rendah sedikit daripada rokok. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi sembahyang. Jangan kata Nabi tak sembahyang. Tapi kata Ibnu Umar, bila Nabi nak sembahyang fardu, apa Nabi buat? Nabi akan turun, Nabi akan sujud di atas bumi, Nabi hadap kiblat. Fardu memang dia agak straight lah. Ya tak? InsyaAllah azan tu kita sambung sikit. Ada muazzin tak? Tak ada? Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Man shalla fi yawmin wa laylah. Siapa sembahyang satu hari satu malam. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahumma rabb as-salati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi qabliyah maghrib boleh semayang tapi dia tidak makan. Dah begitu juga dengan qabliyah isyak. Tapi hak 12 ni bagi cukuplah kalau boleh. Ya. Dan di atas zahir hadis ni kata Nabi, siapa-siapa yang semayang fi yaumin wa lailah, hari dan malam, 12 rakaat, Allah Taala beri kepadanya satu rumah atau satu istana dalam syurga. Haji hari ni cukup dah 12, cukup satu syurga. Satu istana. Esok cukup lagi 2 istana. Tulak cukup lagi 3 istana. Based on this hadis lah, zahirnya begitu. Walaupun ada juga yang kata kita jaga semayang muakkad ni secara keseluruhan baru dapat satu syurga. Ada juga kata begitu. Tapi tak mustahil kita jaga hari-hari dapat syurga hari-hari. Kerana hadis ni sebut siapa-siapa yang semayang setiap hari dan malam, yaumin wa lailah, hari dan malam. Jadi hari ni kita cukup dapat satu rumah atau satu istana. Esok kita cukup lagi 12, dapat istana lagi. Betul tak? Dah begitulah seterusnya. Lagi banyak tuan-tuan cukup 12, lagi banyaklah istana yang tuan-tuan dapat. Ya, kerana hadis ini hadis yang sahih. Ada termuatlah dalam buku-buku fiqh kita, dan fadilat ni no doubt, tidak ada syak lagi, adalah fadilat yang sahih, dan jika kita melakukannya insya-Allah taala kita akan mendapatkannya insya-Allah taala. Cukup tu qul kaza sazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita atas tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.